Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita ada banyak school juga ni daripada TISA, ada Skimple, School of Education dan SOC lah. Alhamdulillah kalau tengok partisipan ramai juga. Saya nak mula kot kalau boleh. Okey, Assalamualaikum. Saya Hufiza Muhammad Karim. Kalau di ICC ni jawatannya diberi Teknologi Transport Officer lah, pegawai penggunaan teknologi, tetapi jawatan hakiki saya ialah pegawai pendidik sosial. Bersama saya pada hari ini ialah Profesor Madya Dr. Khadijah Muhammad, iaitu Timbalan Pengarah di ICC lah. Okey, untuk sesi webinar kita pada hari ini berkenaan usaha harta intelek. Kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan apa-apa saja pun semasa Dr. Khadijah bentangkan slide, boleh hentikan dia sebentar untuk bertanya lah. Kut-kut nanti bila dah hujung kita mungkin lupa lah nak tanya apa kan. Okey, boleh kita mula kot Dr. Khadijah no? Okey, saya pass dekat Dr. Khadijah. Ambil masa sekejap je ni. Okay, terima kasih Dr. Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih juga kepada rakan-rakan akademik daripada Skimple, SOC, TISA dan SOE kalau tak silap saya. Okey, walaupun sekarang ni tengah berlangsung isu yang mungkin lebih menarik perhatian rakan-rakan akademik, iaitu isu predatory journal anjuran Persatu dan Majlis Profesor. Okey, tak apa sebab seperti yang telah dijadualkan kita teruskan juga. Kalau tak ramai partisipan pun tak apa, lepas ni kita akan insyaAllah ICC boleh kongsikan rakaman kepada sesi pengurusan harta intelek lah. Okey, saya terus kepada penerangan pada hari ini. Okey, kalau tengok daripada school yang dinyatakan oleh Dr. Fiza sebentar tadi, ada few familiar faces lah yang memang application rakan-rakan akademik semua ICC dah pernah uruskan sebelum ni daripada beberapa school yang terlibat pada hari inilah. Okey, saya perkenalkan dulu. Kalau nak cari di mana office Pusat Pengkomersialan dan Pusat Inovasi dan Pengkomersialan ICC, bangunan pejabat kami terletak di sebelah RIMC yang menghadap bangunan Chancellery itu dan di atas pejabat Sidma. Dan saya jelaskan sedikit secara ringkas sahaja antara fungsi utama ICC yang bertepatan dengan roadshow kita hari ini, iaitu pengenalan kepada pengurusan harta intelek universiti. Jadi salah satu fungsi ICC yang utama adalah untuk membantu warga UUM berkaitan dengan pengurusan harta intelek, pemahaman dan pengetahuan berkenaan dengan harta intelek, bagaimana untuk kita memohon pendaftaran harta intelek di pejabat My IPO, dan juga daripada harta intelek itu nanti yang telah didaftarkan kemudiannya sekiranya berpotensi untuk dilakukan pengkomersialan selanjutnya, itu juga merupakan antara lain fungsi utama pejabat Pusat Inovasi dan Pengkomersialan lah. Okey, kita terus saja berkaitan dengan pengenalan kepada harta intelek, apakah yang dimaksudkan dengan harta intelek, dan sebelum kita mulakan perbincangan melihat kepada kategori yang membentuk sesuatu harta intelek itu, saya mulakan dululah dengan konsep asas apakah yang dimaksudkan sebagai harta intelek dan bagaimana secara analoginya jika kita bandingkan dengan konsep harta konvensional yang biasa kita maklumi. Okey, untuk harta intelek ini dia adalah satu kategori harta yang berkisar kepada hasil kreativiti minda manusia. Okey, dan bila dia berkaitan dengan hasil kreativiti minda manusia, dia sangat bertepatan sekali lah dengan institusi yang bersifat penyelidikan. Dan universiti salah satu daripada peranan utama universiti selain daripada penyebaran ilmu
warga universiti juga dikehendaki untuk melakukan penyelidikan dan hasil daripada penyelidikan tadilah yang mungkin boleh jatuh di bawah mana-mana kategori ataupun komponen harta intelek yang kita akan bincangkan sebentar lagi ya. Jadi sebenarnya harta intelek ini dia adalah kategori intangible yang kita tak nampak sebab dia hasil kreativiti minda seseorang. Jadi kita tak nampak dia secara fizikal jika kita nak bandingkan dengan harta konvensional fizikal yang lain. Contoh, kalau yang harta tangible konvensional yang lazim kita tahu dalam bentuk mungkin hartanah, bangunan, kenderaan, simpanan wang di bank, mungkin juga ada pegangan saham dalam syarikat-syarikat perniagaan, dan sekarang ni sebab kebetulan juga pasaran emas jatuh, maka ramailah orang berlumba-lumba membeli simpanan emas dan wang ringgit lah juga. Jadi makna kata kalau harta jenis tangible berbentuk konvensional tadi, dia mempunyai nilai yang tertentu dan sifat dia yang seterusnya ialah boleh dimiliki, boleh diwarisi, boleh dilakukan transaksi lah, dijual beli, boleh disandarkan, dicagarkan kepada pihak bank ataupun institusi kewangan untuk mendapat pinjaman keuangan, boleh diwariskan. Dia sama juga dengan konsep harta intelek. Harta intelek juga mempunyai ciri-ciri yang sama sebagaimana harta tangible konvensional yang biasa kita fahami. Makna kata sekiranya kita ada mana-mana kategori harta intelek nanti, harta intelek itu juga boleh diwariskan kepada pewaris-pewaris kita. Okey. Dan konsep harta intelek ini sememangnya di punca lahirnya harta intelek itu ialah dia mendapat pengiktirafan daripada undang-undang. Dia dapat pengiktirafan undang-undang. Dan kenapa sesuatu harta intelek itu diberikan kepada mana-mana pihak yang menghasilkan hasil kreativiti minda tadilah. Okey, sebab dia boleh dijadikan sebagai modal perbelanjaan untuk penghasilan produk-produk baru, untuk tujuan research and development, dan kalau kata kita terlibat dalam aktiviti pengkomersialan kemudian nanti dia juga boleh dijadikan sebagai satu tools kepada pemasaran dan pengiklanan produk kita. Dia juga no free riders, dia juga menghalang free riders daripada mengambil kesempatan di atas setiap satu hasil kreativiti yang kita telah lindungi di bawah mana-mana kategori harta intelek nanti. Dia juga untuk kita mengekalkan kesetiaan pengikut ataupun pembeli lah. Kalau yang ni kalau kita dah ada produk, sesuatu produk yang berasaskan harta intelek nanti, maknanya loyalty tu kita boleh bina dari situ. Contoh yang paling utama untuk maintaining loyal followers ni adalah lebih kepada trademark lah. Okey, dan juga untuk menjana keuntungan dari segi keuangan. Okey, ini antara lain kenapa alasan undang-undang mengiktiraf perlindungan terhadap pemilikan sesuatu harta intelek untuk memberi keadilan, untuk menggalakkan supaya pengkarya-pengkarya ini terus menghasilkan karya-karya yang berasaskan inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat sejagat lah. Dan juga selain daripada itu, kenapa perlindungan harta intelek ini diiktiraf oleh undang-undang bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, juga untuk memastikan ada perkara-perkara yang kita tidak sedar selama hari ini bahawa ia juga mempunyai ciri-ciri harta intelek yang tertentu. Contoh dalam konteks kita di Malaysia, contoh unrecorded cultural expression. Apa maksud unrecorded cultural expression? Contoh, kalau kata mungkin budaya kita dalam menghasilkan sesuatu makanan tradisi umpamanya, ataupun mungkin juga dalam budaya masyarakat Malaysia kita mempunyai petua-petua tertentu misalnya, yang itu juga sebenarnya dilindungi di bawah kategori harta intelek dalam bentuk unrecorded cultural expression. Okay. So untuk harta intelek ni
yang paling mudah untuk bagi faham berkaitan dengan harta intelek dalam konteks kita sebagai warga universiti. Okey. Tadi saya maklumkan yang konsep harta intelek ni dia adalah melindungi harta hasil daripada kreativiti minda manusia kan. So untuk kategori harta intelek ni komponen dia ada 3. Yang paling utama komponen dia ada 3. Yang pertama di sebelah kiri skrin tu merupakan copyright ataupun hak cipta. Hak cipta ni dia kategori dia yang tersendiri. Dia duduk dalam kelas dia yang tersendiri. Kenapa? Sebab untuk hak cipta dia lebih memberi penekanan kepada perlindungan karya-karya kesusasteraan dan juga dia ada 8 kategori karya-karya yang boleh dilindungi di bawah hak cipta. Kenapa saya kata dia ada kelas dia yang tersendiri? Sebab secara asasnya perlindungan hak cipta ini dia diberikan secara automatik, tidak perlu kepada sistem pendaftaran. Tetapi yang ni nanti lepas ni saya akan explain dengan lebih lanjut berkaitan dengan hak cipta. Komponen yang kedua dia adalah komponen harta perindustrian. Untuk harta perindustrian ni dia terdiri daripada, kalau kita dalam konteks kita di Malaysia, kita ada patent, kita ada trademark, kita ada industrial design, kita ada geographical indication dan kita juga ada layout design of integrated circuit. Okey. Kita ada juga plant varieties. Tapi plant varieties walaupun dia dalam kategori harta intelek, dia tidak diurus tadbir oleh MyIPO, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, sebab yang tu diuruskan di bawah Kementerian Pertanian. Okey, di bawah Kementerian Pertanian. Untuk kategori harta perindustrian ini, tak kira lah patent, trademark, design, geographical indication ataupun integrated circuit, syarat nombor 1 dia untuk pastikan ada perlindungan undang-undang, syarat nombor 1-nya ialah dia mesti didaftarkan. Didaftarkan di mana? Didaftarkan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun MyIPO. Dan dalam konteks ini, pejabat kami di ICC ni, kami akan membantu warga universiti untuk menguruskan permohonan pendaftaran harta intelek ke pejabat MyIPO. Dan kategori ketiga adalah jenis-jenis harta intelek dalam komponen yang tidak mempunyai statut tersendiri sebagaimana harta perindustrian kategori kedua tadi. Untuk kategori ketiga ni, walaupun tidak mempunyai statutnya yang tersendiri dan juga tidak didaftarkan, tidak ada proses dan prosedur keperluan kepada pendaftaran, tetapi dia tetap juga dilindungi di bawah undang-undang, tetapi perlindungan undang-undang itu datang daripada prinsip common law. Makna kata walaupun tidak ada peruntukan statut yang tertentu, berdasarkan kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah, maka jenis komponen ataupun kategori harta intelek yang termasuk di bawah perlindungan common law ini juga mempunyai perlindungan dia tersendiri. Dengan kata lain, dia tetap dilindungi sekiranya ada orang lain meniru ataupun melanggar hak harta intelek yang terjatuh dalam komponen common law ini, kita juga boleh mengambil tindakan undang-undang. So untuk kategori harta intelek yang dilindungi di bawah prinsip common law, kita ada kategori trade secret, kita ada passing off. Passing off adalah extended version daripada trademark, tapi bagi kategori trademark yang tidak didaftarkan. So tindakan undang-undang boleh diambil kepada mana-mana pihak yang meniru trademark yang kita tak daftarkan itu di bawah tindakan passing off. Kemudian kita ada unfair competition dan juga misappropriation doctrine. Meaning that keempat-empat kategori ini sekiranya berlaku peniruan atau pelanggaran daripada pihak lain terhadap harta intelek kita, pada ketika itu kita boleh membawa tindakan undang-undang ke mahkamah. Okey. Ini untuk skrin yang ada sekarang ni, IP in brief ni adalah penting untuk kita fahami bahawa sekiranya sesuatu karya yang layak mendapat perlindungan harta intelek itu dalam satu karya ataupun dalam satu produk atau proses yang kita hasilkan, sebenarnya dia boleh dilindungi lebih daripada satu kategori harta intelek.
kalau contoh di sini untuk minuman Coca-Cola, dia ada 5 perlindungan harta intelek di sini. Dan setakat 2018 untuk tempoh 3 tahun berturut-turut, kalau saya tak, if I'm not mistaken, if I'm wrong, perhaps that anyone who have a better information about Coca-Cola can correct me, ya. Okay, setakat 2018 tu, as far as I am concerned, pendapatan tertinggi Coca-Cola adalah datang daripada yang disumbangkan oleh penggunaan trademark dia, penggunaan trademark. Okey, so untuk Coca-Cola di sini, logo dan script design yang tulisan logo dan script design perkataan Coca-Cola tu, dia lindungi di bawah 2 kategori iaitu copyright dan juga trademark. Dan juga di bawah trademark, bentuk botol Coca-Cola yang unik itu, dia juga daftarkan di bawah perlindungan trademark. Bentuk, methods of making barrier coated plastic container, sebab asalnya Coca-Cola bila dia diperkenalkan di pasaran, mereka menggunakan botol kaca. Kemudian selepas tahun 1940, apabila perlindungan desain terhadap botol kaca mereka itu dah tamat tempoh perlindungan dan tak boleh lagi diperbaharui, jadi pada ketika itu other manufacturers started to copy their design and started to use the same design as Coca-Cola. Okey, kemudiannya pihak Coca-Cola telah menghasilkan botol plastik. So proses atau cara untuk menghasilkan barrier coated plastik botol atau plastik container tu mereka patentkan. Kemudian design saya dah explain tadi, asalnya registered shape tu under design by Labs in 1940. Okey, kemudian formula minuman untuk Coca-Cola mereka protect bawah trade secret. Satu advantage trade secret, apabila kita membuat perlindungan trade secret ni, advantage dia ialah kita tidak perlu ataupun tuan punya kepada trade secret tadi tidak ada keperluan dari segi prosedur undang-undang untuk mendedahkan atau berkongsi maklumat sulit yang mereka hendak rahsiakan tadi. Trade secret juga dia sebenarnya penekanan kepada konsep of confidential information. Confidential information yang macam mana? Yang ada commercial value that needs a legal protection supaya maklumat sulit yang mempunyai nilai komersial tadi sentiasa dilindungi pada setiap masa sehinggalah tuan punya kepada trade secret tadi tidak lagi mahu menggunakan confidential information tersebut. Okey, kita pergi kepada kategori yang pertama dalam komponen harta perindustrian. Okey, dalam komponen harta perindustrian, kategori yang pertama adalah patent. So, saya harap jelaslah nanti maknanya bila mungkin nak rujuk kepada kami di ICC nanti, maknanya kita dah tahu kalau copyright bentuk karya yang macam mana yang kita nak datang untuk daftarkan melalui ICC. Kalau harta perindustrian, bentuk yang macam mana, sebab kita ada patent, trademark, design, kita ada geographical indication dan kita ada integrated circuit. Okey, so kita pergi kepada kategori yang pertama iaitu patent. Patent ni kalau dilihat daripada kesemua jenis harta perindustrian, kategori patent merupakan kategori yang agak sukarlah setakat ni, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Dalam erti kata pihak pejabat pengurusan harta intelek untuk memberikan patent tersebut. So untuk patent, sekiranya ada permohonan untuk memfailkan pendaftaran patent kepada MyIPO, apabila berjaya melepasi syarat-syarat yang dikendaki di pejabat MyIPO nanti, at the end of the application process tu, dia diberikan patent. So istilahnya ialah sama ada patent award ataupun patent granted. Itu yang kita kena faham. Maknanya bila submit application kepada ICC, bila ICC majukan kepada MyIPO, step itu adalah permohonan pemfailan. Permohonan pemfailan tidak boleh kita isytiharkan yang kita dah dapat patent. Sebab SOP di MyIPO
dari tarikh pemfailan permohonan paten sehinggalah tarikh mereka buat keputusan sama ada paten perlu diberikan kepada permohonan kita ataupun tidak. SOP-nya adalah 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Sebab dia perlu melalui proses examination, initial examination, kemudian dia ada substantive examination. Selepas ada substantive examination, dia akan ada juga lalu proses sama ada perlu ada bantahan ataupun tidak terhadap permohonan paten tersebut. Okey, so paten ni macam kategori karya kita yang macam mana, hasil daripada penyelidikan kita yang macam mana yang kita boleh filekan untuk permohonan pendaftaran paten. Okey, paten dia hanya melindungi sebarang reka cipta, invention. Reka cipta invention ni merupakan idea daripada penyelidik. Okey, idea daripada penyelidik yang dalam bentuk macam mana? Idea penyelidik yang dikatakan reka cipta itu mestilah yang memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah khusus dalam bidang teknologi. So dia mesti memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah khusus dalam bidang teknologi. Dan reka cipta ni dia boleh terbahagi kepada 2 kategori, sama ada produk ataupun proses. Makna kata tak semestinya invention itu mesti dalam bentuk produk. Kalau dalam bentuk proses pun kita boleh memohon untuk pemfailan paten. Apa yang dimaksudkan proses di sini? Contoh kalau dalam skrin yang ada sekarang ni, kalau produk, saya bagi contoh tu adalah food container. So food container ni dia mungkin boleh dalam bentuk barrier coated plastik yang macam Coca-Cola tadi. Dia mungkin juga mungkin dalam bentuk gelas ataupun kaca, ataupun dia mungkin dalam bentuk-bentuk bahan-bahan lain yang digunakan. Mungkin dalam bentuk kertas pun boleh jadi juga. Okey, itu adalah produk. Tapi kalau proses ni contohnya ialah method for manufacturing microwavable food containers. Maknanya proses ataupun kaedah ataupun cara penghasilan sesuatu bekas makanan yang boleh dimasukkan ke dalam microwave oven lah. Okey. Tapi syarat untuk invention ni dia mesti hasil reka cipta kita itu tadi, kita sebagai penyelidik ataupun sebagai pereka cipta, inventor, kita mesti menghasilkan sesuatu yang memberi satu kaedah baru, penyelesaian baru. Okey? Ataupun satu penyelesaian baru kepada masalah lama yang sedia ada. Okey? Masalah lama yang sedia ada. Contoh yang paling mudah saya mungkin boleh gunakan straw. Straw minuman tu, dia merupakan antara jenis invention yang paling banyak didaftarkan untuk paten. Kalau kita tengok pada US Patent Database pun, straw minuman, drinking straw, merupakan salah satu daripada jenis invention yang paling banyak dipohon untuk perlindungan paten. Okey, so contoh, kalau kata straw yang asal tu, yang lurus saja tu, kalau orang yang mempunyai saiz ketinggian yang berbeza duduk di atas meja, kanak-kanak contohnya, kalau nak minum air menggunakan straw yang lurus tadi, dia kena lipat, dan bila lipat dia ada apa ni, seolah-olah macam menutup saluran air tadi untuk turun kan. Bila disedut tu, kanak-kanak yang sedut minuman daripada straw yang lurus tadi, bila dibengkokkan, air tak dapat lalu dengan lancar. Okey, kemudian ada seorang ibu ni di US lah, dia tengok apa masalah tu, so dia propose untuk new technical solution kepada existing problem, kepada straw yang lurus tadi. Sebab tu sekarang ni kalau kita perasan untuk minuman berkotak tu, dia ada straw yang ada gelung yang boleh fleksibel. So makna kata kalau kanak-kanak yang minum di meja makan, bila dia bengkokkan straw tu, air tetap boleh disedut dengan lancarnya. Okey. So untuk syarat invention ni ada 3 syarat utama yang mesti dipenuhi. So yang ni minta rakan-rakan akademik aware dan especially lah mereka yang terlibat. Selalunya kalau kata untuk permohonan paten ni, kita memang ada terima permohonan especially daripada rakan-rakan akademik di SOC lah yang banyak membuat hasil-hasil penyelidikan yang berkaitan dengan teknologi.
Tapi tak semestinya datang daripada SOC saja. Setakat rekod di ICC, kita juga ada permohonan patent yang datang daripada SLCP, Language Communication and Philosophy. Kita ada juga daripada situ. Okay, so syarat yang pertama, reka cipta yang kita hasilkan itu mestilah baru. Apa yang dimaksudkan baru di sini? Dalam konteks reka cipta untuk permohonan patent, syarat baru ni mestilah invention itu belum pernah didedahkan ataupun diterbitkan dalam apa-apa bentuk atau dalam mana-mana kategori atau dalam mana-mana cara di seluruh dunia. Okey, saya nak kaitkan dengan apabila kita membuat permohonan geran penyelidikan di bawah KPT, tak kiralah FRGS, PRGS dan sebagainya, syarat yang dikenakan oleh pihak KPT bermula pada tahun 2020 tahun lepasnya, kita mesti buat satu carian patent dan maklumat tersebut perlu dimasukkan ke dalam borang permohonan dalam borang permohonan geran penyelidikan yang kita hendak memohon tadi. Tetapi untuk syarat carian patent yang dikenakan oleh Kementerian bagi tujuan permohonan geran penyelidikan hanyalah menggunakan platform Lens.org dan carian kita itu hanyalah dihadkan kepada persamaan dengan mana-mana invention lain yang telah pun dipatentkan setakat negara ASEAN. Okey, setakat negara ASEAN saja. Tapi dalam konteks untuk kami di ICC, carian tersebut tak boleh buat setakat di negara ASEAN saja. Carian patent mesti dibuat ke seluruh dunia. Okey. Kenapa syarat carian patent tadi diperkenalkan oleh pihak kementerian? Sebenarnya advantage untuk kita buat carian patent untuk memastikan bahawa proposal penyelidikan yang kita hendak kemukakan kepada pihak kementerian tu bukanlah kita membuat satu perkara yang orang lain dah pernah buat. Ataupun kalau orang lain yang dah pernah buat pun, okey, kita mesti buat, kalau kata kita buat sama yang dengan orang lain yang dah pernah buat dan telah pun dipatentkan, proposal yang kita hantar kepada pihak kementerian tu mestilah menjelaskan, menguraikan apakah ciri-ciri perbezaan ataupun pembaharuan daripada mana-mana reka cipta yang telah pun dipatentkan, yang telah ada existing patent, existing patent. Okey, so itu yang merupakan salah satu tujuan kenapa kementerian sekarang ini mensyaratkan carian patent dimasukkan juga dalam borang permohonan penyelidikan. Okey, bila kita submit borang permohonan patent kepada pihak MyIPO, syarat yang pertama adalah dia tengok syarat novelty ataupun syarat new tadi. Sekiranya syarat ini dipenuhi, maka pihak pemeriksa patent di MyIPO, dia akan tengok pula syarat yang kedua. Syarat yang kedua iaitu sama ada our invention ataupun reka cipta yang kita kemukakan tadi memenuhi langkah mereka cipta. Apa yang dimaksudkan langkah mereka cipta di sini ialah reka cipta kita yang hendak kita patentkan tadi itu sekiranya dibawa kepada orang yang sama bidang. Maknanya pakar yang sama dalam bidang kita. Kalau kata kita daripada SOC, maknanya kalau kata kawan-kawan daripada yang ada mempunyai latar belakang pengajian komputer juga misalnya, sekiranya mereka yang berada dalam bidang kategori yang sama dengan latar belakang pengetahuan yang berkaitan dengan invention tadi, mereka boleh menghuraikan ataupun menjelaskan bagaimana invention itu boleh dihasilkan, maka pada ketika itu syarat inventive step ataupun langkah mereka cipta bagi reka cipta yang kita kemukakan itu dianggap gagal. Kenapa gagal? Sebab syarat inventive step ni dia mestilah sesuatu yang tidak ketara sekiranya kita bawa invention tadi di kalangan orang yang mempunyai latar belakang yang sama, kepakaran yang sama, dalam bidang yang sama. Sekiranya mereka sendiri dalam bidang yang sama tadi tidak boleh menguraikan ataupun menjelaskan, maka pada ketika itu possibility untuk syarat inventive step dipenuhi ini adalah tinggi. So apabila syarat inventive step dipenuhi, maknanya kita dah penuhi dua syarat utama, iaitu syarat novelty ataupun syarat new dan syarat yang kedua iaitu inventive step. Dan syarat yang ketiga lazimnya, mana-mana invention yang dikemukakan oleh penyelidik lazimnya
industrially applicable, maknanya dia boleh digunakan dalam mana-mana industri dan boleh dihasilkan secara mass production. Walau bagaimanapun, kalau dalam konteks rakan-rakan akademik ingin mengemukakan grant penyelidikan, apa yang ICC boleh kongsikan berdasarkan pengalaman kami menguruskan isu-isu harta intelek di ICC setakat ini, mungkin juga kalau kata masa penyediaan grant research proposal tu, okey, mungkin dah ada impian, dah ada pandangan untuk satu apabila tamat grant penyelidikan itu nanti mungkin akan hasilkan beberapa IP, dan IP itu kita nak untuk bawa jauh ke depan, itu nak kita nak melibatkan langkah pengkomersialan lah. Okey, kalau memang ada hasrat untuk mengkomersialkan satu hari nanti, kami nak kongsi di sini maknanya seboleh mungkin pastikan reka cipta yang kita nak hasilkan hasil daripada grant penyelidikan itu adalah merupakan satu keperluan di pasaran. So maknanya kita kena buat survey jugalah, mungkin dalam literature review yang kita sediakan tu kita tengok juga adakah produk atau proses yang akan kita hasilkan melalui grant penyelidikan itu merupakan satu keperluan oleh masyarakat. Sebab dia jadi masalah bila kita invent sesuatu reka cipta, okey, tapi rupanya tidak ada permintaan di dalam pasaran. So yang itu akan jadi masalah nantilah. So sebab mungkin maknanya bila tulis dalam proses menyediakan grant proposal tu, research proposal tu, dah boleh fikir dah adakah kita nak sampai tahap mengkomersialkan hasil penyelidikan kita nanti. Okey, so itu syarat patent. Ini merupakan sebahagian daripada contoh bagaimana sesuatu reka cipta itu mendapat perlindungan patent. Kalau kita tengok di sebelah kiri itu, fridge friendly pizza box. Kita pun tak terfikir kalau kata pizza box ni rasanya bukanlah perlu kepada satu pengetahuan yang mendalam sangat dalam bidang SNT kan. Tapi dekat sini kalau kita tengok pada takrifan patent tadi, dia mestilah menyelesaikan satu spesifik problem, okay, and provide a technical solution ataupun memberi satu penyelesaian kepada masalah khusus dalam bidang teknologi. So di sini kalau kita tengok pizza box ni, dia hanya invent satu kotak yang mudah untuk dilipat kepada saiz yang lebih kecil supaya boleh dimasukkan ke dalam peti sejuk dan menjimatkan ruang. Maknanya bila dia lebih kompak, susunan ruang di dalam peti ais kita tu boleh kita boleh masukkan lebih banyak barang. Okey. Kemudian di sebelah kanan tu adalah tall makeup chair yang tu juga protected ada patent. Kenapa? Tengok dia buat satu inovasi baru tetapi memenuhi 3 syarat patent yang dikehendaki. Okey. So ini adalah berkaitan dengan patent. Kemudian saya kongsi juga di sini contoh-contoh invention yang berjaya dipatentkan oleh penyelidik universiti, Di sebelah kiri itu berkaitan dengan meja dan kerusi. Okey. Yang yang boleh membantu pelajar daripada mengalami sakit belakang dan sakit otak lah. Kemudian yang belah kanan tu adalah kerusi roda yang telah dibuat satu ciri-ciri penambahbaikan daripada kerusi roda konvensional tu, okey, untuk memudahkan pesakit melakukan pergerakan dan banyak lagi fungsi lain yang dia boleh lakukan sekiranya menggunakan kerusi roda tersebut. Okey, itu berkaitan dengan patent, tetapi juga ada juga 4 kategori perkara yang tidak boleh dipatentkan. Yang ni maknanya mereka yang berada dalam bidang SMT lah yang lebih perlu mengambil tahu. Sebab kenapa? Kategori pertama tu kalau kita tengok dia berkaitan dengan discoveries, scientific theories and mathematical methods. Yang ni tujuannya kenapa tak dibenarkan untuk dipatentkan? Okey. Di peringkat undang-undang antarabangsa, mereka melihat satu justifikasi untuk
faedah penyebaran ilmu. Sekiranya diberi perlindungan paten kepada kategori discovery, scientific theories and mathematical methods ni, maknanya dia akan menyekat kepada proses perkembangan ilmu. Maka justifikasinya tidak diberikan perlindungan paten. Tetapi kalau huraian konsep kepada mathematical methods tadi, kalau kita hasilkan dalam bentuk buku ataupun penerangan kepada mathematical methods tadi, pada ketika itu dia boleh dipertimbangkan untuk dipatenkan. Okey, kategori seterusnya ialah schemes, rules or method for doing business performing purely mental acts or playing games. Okey, yang ni juga maknanya kalau methods for doing business. Okey, contoh kalau kata mungkin kaedah-kaedah untuk melakukan perniagaan secara multi level. Contoh. Yang tu maknanya tidak dibenarkan untuk dipatenkan lah. Kategori yang ketiga adalah plant or animal varieties or essentially biological processes. Okey, yang ni, kategori ni kalau mereka yang berada dalam bidang, mungkin dalam bidang pertanian ataupun dalam bidang medical tapi kalau kata contoh kalau microbiology, microbes yang dihasilkan di makmal tu mungkin dengan percantuman beberapa microbes yang berlainan, pada ketika itu yang tu boleh dipatenkan. Tapi kalau kata yang essentially through biological process tu, yang tu tak dibenarkan. Okey, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan methods for the treatment of human or animal body. Kategori ni juga tak dibenarkan untuk dipatenkan. Okey, kita tengok yang selanjutnya. Okey. Kita ada satu lagi kategori iaitu utility innovation. Apa yang dimaksudkan dengan utility innovation ni, kita panggil juga sebagai petty patent. Patent kecil ini kategori mana-mana reka cipta yang gagal memenuhi syarat inventive step pada patent tadi. So dia jatuh bawah kategori utility innovation. So ada juga macam permohonan-permohonan patent yang dikemukakan ke ICC yang kemudiannya bila dilakukan pemeriksaan substantif di pihak MyIPO, dia tak melepasi syarat inventiveness tadi, maka dia jatuh bawah kategori utility innovation. Okey. So untuk lebih mudah, ini merupakan perbandingan antara patent dan utility innovation. Kalau kita tengok pensel yang di sebelah kanan belah atas tu, combination ataupun inovasi antara pensel dengan eraser dan menghasilkan satu bentuk pensel dan eraser yang selalu kita guna tu lah. Okey, yang tu sebenarnya protected under patent. Okey. Tapi kalau di bawah tu, kita tengok pen, dia hanya membuat inovasi mungkin dari segi bentuk luaran ataupun mungkin dari segi fungsi. Sedikit saja, tidak ada melibatkan langkah mereka cipta ataupun inventiveness tadi tidak dipenuhi, maka dia jatuh di bawah kategori UI ataupun utility innovation. Okey, kategori yang kedua di bawah jenis harta industri, kita ada trademark ataupun cap dagangan. Trademark ni dia sebenarnya dia melindungi marks ataupun sign lah. Dan sign ni sama ada terdiri daripada perkataan, nama, tanda tangan, bentuk, packaging sesuatu produk dan sebagainya. Okey, untuk syarat trademark ni, selagi mana dia tidak tergolong di bawah kategori cap-cap yang dilarang oleh undang-undang ataupun cap-cap yang mungkin boleh mendatangkan ataupun melanggar sensitiviti masyarakat Malaysia, maka kalau selain daripada kategori tersebut, lazimnya pihak MyIPO akan membenarkan. Dan juga dengan syarat dia tak boleh sama dengan mana-mana trademark yang telah pun didaftarkan di Malaysia ataupun di mana-mana negara di seluruh dunia lah. Okey. Kita tengok di Malaysia pada tahun 2019 kita ada pindaan terhadap Akta, dan Akta Cap Dagangan 2019 ni mula berkuat kuasa pada 20 Disember tahun 2019. Apa antara perubahan penting dalam Akta Cap Dagangan 2019 ni? Contoh, okey, kalau sebelum ni kita hanya ada traditional mark ataupun jenis-jenis cap dagangan yang berbentuk tradisional yang datang daripada mungkin perkataan, simbol, tanda tangan dan sebagainya.
Ini adalah contoh-contoh yang lazim lah. Contoh macam logo Universiti Utara tu kita protected under trademark nama Proton, Petronas ni sebahagian daripada contoh-contoh yang kita ada di Malaysia. Okey, dan juga kalau kita tengok Formula One, Petronas. So ini adalah traditional mark ataupun konvensional yang terdiri daripada letter, word, name, signature, numeral. Maknanya nombor sahaja pun kita boleh daftarkan di bawah cap dagangan. Tapi dengan kedatangan atau penguatkuasaan Akta 2019 yang baru, ada 4 kategori tambahan. So kita kenali sebagai non-traditional trademark, terdiri daripada shape of goods or their packaging. Makna kata sekarang ni, contoh coklat Toblerone yang bentuk tiga segi tu, itu protected bawah trademark untuk bentuk tiga segi dia tu. Kemudian kalau kita tengok di skrin sekarang ni di bahagian tengah, bentuk potongan potato chips tu, Pringles itu protected under trademark juga. Maknanya kalau kata ada potato chips daripada other manufacturers, dia tak boleh ikut shape yang sama dengan Pringles keluarkan. Kenapa? Sebab itu dah protected under trademark. Kemudian yang bentuk Lego yang anak-anak kita selalu duk main tu kan, itu juga protected under trademark. Kemudian kategori kedua, bau dalam konteks kita di Malaysia yang paling mudah, contoh saya panggil koyok kalau kita sakit belakang ke lenguh-lenguh badan tu kan ada sekarang ni yang back pain relief with sand. So scented pain relief ataupun patches tu, koyok tu tadi sebenarnya protected. Kalau tengok di sini Panaflex tu, bau Panaflex koyok tu dia protected under trademark. Orang lain tak boleh guna, tak boleh tiru. Dan juga yang agak terkini lah, Play-Doh plastisin lah kot dalam bahasa mudah dia. Dia protect juga di bawah bau tu, dia protect di bawah trademark. Kemudian sound ni banyak lah. Contoh yang paling mudah untuk semua orang, saya rasa memang aware lah benda ni. Bila kita tengok movie yang Metro Goldwyn Mayer ke, yang bila masa mula dengan at the end of the movie tu, dia ada yang the lion roaring tu kan. So bila singa tu mengaum tu, itu juga dilindungi di bawah trademark. Ataupun mungkin bunyi enjin motosikal Harley Davidson tu, yang tu juga dilindungi di bawah trademark. Dan yang terakhir, yang ni agak kontroversial satu ketika dulu, masa mula-mula diperkenalkan, single colour kita dibenarkan sekarang even di Malaysia sebagai satu trademark yang baru. Contoh kalau kata warna blue, Tiffany blue, sampai kita pun kenal sebagai Tiffany blue. Tiffany blue ni kepunyaan syarikat Tiffany & Co. So orang lain tak boleh guna warna ni sebagai trademark produk mereka. Dan yang agak terkini juga, in fact yang ni baru saja diputuskan oleh mahkamah di US dan juga di European countries berkaitan dengan penggunaan red sole for Louboutin shoes. Maknanya syarikat Louboutin dia dapat pengiktirafan daripada pihak mahkamah lah untuk menggunakan warna warna merah di tapak kasut mereka yang mereka hasilkan. Untuk kategori selanjutnya berkaitan dengan desain. Kalau yang contoh trademark tadi, setakat kita di UUM, kita ada Sintok Batik, kita ada Managers Coffee. Itu antara contoh trademark yang agak menonjol yang kita anggap sebagai berjaya lah setakat ni untuk produk UUM. Untuk design dia melindungi aesthetic value sama ada dalam bentuk 3D atau 2D. So dalam bentuk 3D ni tadi sama ada dalam shape and configuration, dan juga dalam bentuk 2D tu, dalam bentuk 2D selalunya adalah berkaitan dengan pattern. Pattern yang ni corak bukan pattern yang patent P-A-T-E-N-T tadi tu. Sebab pattern yang tadi tu adalah untuk invention. Yang ni pattern yang macam corak,
mungkin lukisan yang kita hasilkan. Okey. So syarat dia juga dia mestilah memenuhi syarat takrifan desain dalam akta. Dia mesti baru dan juga tidak bertentangan dengan public order ataupun isu-isu morality di Malaysia. Ini merupakan sebahagian daripada contoh-contoh yang boleh kita lindungi di bawah design. Contoh gambar buruh hantu tu sebenarnya dia merupakan drawing buruh hantu dan mereka daftar di bawah design. Kemudian tu bunga pada tayar kenderaan tu. Yang tu juga protected under design. Kalau tengok yang lukisan di bawah tu, yang ada gambar bunga tu, dia lukisan je, mereka lukis botanical flowers. Okay, tu juga protect bawah design. Okay, kita tengok yang belah bawah kanan tu adalah bentuk botol yang diisi di dalamnya adalah madu. Dia hasilkan desain botol untuk isi madu tu sebagaimana sarang lebah untuk menghasilkan madu tu. Okay, so kita dapat tengok di sini hasil kreativiti minda mereka cipta yang boleh mendatangkan pulangan balik lah kepada kita sebagai penyelidik. Okey. Contoh di UUM. Sekali lagi kita ada untuk desain ni, setakat ni kita ada pendaftaran desain bagi motif-motif sintuk batik. Okey. Kemudian kategori seterusnya geographical indication. Geographical indication dia lebih kurang konsep yang sama dengan trademark. Cuma apa beza antara trademark dengan geographical indication? Geographical indication ni dia protect marks dan sign juga, tetapi dia tak diberi kepada individu. Untuk geographical indication dia bagi kepada kelompok kumpulan tertentu. Contoh, kalau dalam konteks geographical indication untuk harum manis Perlis, kita perlindungan itu diberikan kepada Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Makna kata semua pengusaha harum manis yang berada di negeri Perlis, sekiranya mereka hendak menggunakan petunjuk geografi harum manis Perlis tadi, mereka perlu berdaftar dengan Jabatan Pertanian lah. Sebab dia lebih bergerak kepada perkumpulan. Dan satu ciri perbezaan geographical indication ni, dia associate produk keluaran daripada sesuatu tempat tu dengan lokaliti ataupun lokasi sesuatu produk itu dihasilkan. Contoh yang paling mudah nak faham, harum manis lah. Kenapa? Bila sebut harum manis, ada tak orang associate harum manis tu main daripada Perak? Tak ada kan? So bila harum manis, memang kita akan associate terus dalam mind masyarakat, oh harum manis datang daripada Perlis. Kalau harum manis tu datang daripada Perak tu, macam pelik sikit lah kan. So itu antara lain untuk tujuan geographical indication. Kita ada kategori harta industri yang terakhir untuk integrated circuit. Yang ni saya nampak Dr. Syarul ada dalam ni tadi. Okey, dalam bahasa yang lebih mudah, dia memberi perlindungan kepada susun atur litar bersepadu. Dengan kata lain, susun letak yang dalam motherboard komponen komputer tu, okey, itu protection dia ada protect yang tu. Okey, kalau untuk saya rasa mungkin rakan-rakan akademik daripada SOC lebih baik menguraikan daripada saya lah kalau untuk integrated circuit ni. Okey. Kemudian kita tengok untuk kategori protection under common law tadi kita ada trade secret. Trade secret dia konsep dia senang nak faham, dia berkaitan dengan kita nak protect confidential information yang ada commercial value. Dia sebenarnya tak ada keperluan untuk pendaftaran secara formal. Tapi apa yang kita buat di ICC, sekiranya ada confidential information yang rakan-rakan akademik berpendapat mungkin mempunyai potensi pengkomersialan yang tertentu, maka boleh bawa dokumen tersebut datang kepada ICC dan kami akan uruskan. Dan in fact, pegawai yang akan menguruskan perkara berkaitan trade secret ni juga ataupun confidential information tadi, mereka perlu menandatangani satu borang non-disclosure form. Sebab mereka adalah bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan
maklumat sulit tadi. Okey. Kemudian, ni saya nak masuk pada kategori copyright yang ni lebih dekat kepada kita sebagai warga UUM dan juga especially kepada staf akademik dan juga kalau staf pentadbiran, especially mereka yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti kreatif, seni dan sebagainya lah. Okey. So untuk copyright, dia protect karya asli. Dan karya asli ni boleh dalam kategori karya kesusastraan, karya muzik, karya seni, karya filem dan sebagainya yang terhasil ataupun dihasilkan menggunakan skill dan kemahiran dan juga titik peluh oleh mana-mana pengkarya dan dia mestilah merupakan expression of idea. Kenapa copyright dia hanya protect expression of idea? Contoh, kalau kata kita ada idea untuk buat filem, kemudian kita pergi sembang dekat kafe di KG6 dengan kawan-kawan. Kita sembang-sembang, 3 bulan dah lalu ni, filem kita ataupun drama kita tak keluar lagi. Tiba-tiba ada kawan kita lain dah terbitkan drama tapi menggunakan konsep ataupun idea yang sama yang kita duk sembang 3 bulan lepas dekat kafe di KG6 tu. Okey. Pada ketika itu, boleh tak kita ambil legal action terhadap kawan kita yang dah terbitkan drama berasaskan konsep ataupun idea yang kita dah tersembang dengan dia? Tak boleh. Kenapa? Sebab copyright dia tak protect idea. Sebab tu tak boleh sembang idea sebarangan. Kalau memang ada hasrat untuk melakukan sesuatu terhadap idea tu, bincang dengan mereka yang sepatutnya lah. Berbincang dengan mereka yang sepatutnya. Kongsikan dengan mereka sepatutnya dan mesti dihasilkan dalam bentuk expression dalam bentuk material form. Okey. Kenapa? Sebab syarat untuk pemberian copyright ni ada tiga secara umumnya. Yang pertama, karya tadi mesti asli. Asli yang dimaksudkan oleh undang-undang, apakah yang dimaksudkan oleh undang-undang terhadap karya asli? Syarat yang pertama, karya tadi tak ditiru, tak disalin daripada mana-mana karya orang lain yang telah ada. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita sebagai penghasil karya mesti meletakkan usaha yang mencukupi. Apa maksud usaha yang mencukupi? Kalau kata kita hasilkan satu karya tapi sebenarnya karya tu kita extended version daripada karya orang lain yang dah sedia ada. Apa yang dimaksudkan dengan usaha yang mencukupi? Maknanya kita letak effort yang sepatutnya untuk menjadikan karya tadi tidak sama dengan karya asal yang kita rujuk. Contoh, kalau kata kita tenun songket, kita ambil songket, katalah songket Terengganu yang ada, motif pada ni sekali lagi bagi contoh songket, dia jadi akan pergi pada design. Okey, saya bagi contoh lain. Contoh, katalah kita ambil satu konsep penceritaan daripada satu novel. Okey, so tema pada novel tu ialah berkaitan dengan pengorbanan seorang ibu dan ayah. Contoh, dalam novel yang pertama tadi. Kita ambil tema tu, kita nak hasilkan karya novel kita sendiri. Tapi berdasarkan kepada tema pengorbanan ayah dan ibu tadi, kita buat novel yang tema yang sama. Tapi pengolahan, penceritaan, gaya penulisan dalam novel tu adalah daripada hasil kita sendiri dan definitely dia akan berbeza daripada karya yang mula-mula tadi. Tapi kalau kata kita copy and paste saja novel yang mula-mula tadi, maknanya di situ tidak ada originality. Dengan erti kata, bukan saja kita salin daripada karya yang asal, kita juga tidak meletakkan our own effort dalam karya yang kita nak hasilkan. Pada ketika itu, bila tak memenuhi syarat originality, dia tak lepas untuk pemberian copyright. Okey. Syarat yang kedua, hasil karya tadi mesti ditransform dalam bentuk bahan, dalam bentuk material. Okey, maknanya idea tadi saya kata tak boleh protect. Kalau kata contoh, kalau idea tu ada, jadi kita kena hasilkan dalam bentuk bahan, dalam bentuk yang macam mana? Kena tulis, kalau lagu, kita kompos lagu, kena rekodkan ataupun mungkin kita simpan dalam computer storage. So yang tu dianggap memenuhi syarat yang kedua iaitu dihasilkan dalam bentuk bahan. Syarat yang ketiga, kita sebagai pengkarya tu mesti mempunyai kelayakan dari segi undang-undang. Apa yang dimaksudkan sebagai kelayakan dari segi undang-undang di Malaysia?
kita mestilah warga negara Malaysia. Kalau bukan warga negara Malaysia pun kita adalah permanent resident di Malaysia, pemastakan tetap yang memang dah dapat pengiktirafan daripada Jabatan Immigration dan Pendaftaran. Ya. Okey, apa kata kalau mungkin rakan-rakan akademik yang international staff. Okey, international staff juga boleh mendapat perlindungan copyright dengan syarat hasil karya itu dihasilkan semasa dia berada di dalam Malaysia. Maknanya kalau kata dia staff UUM, dihasilkan semasa dia menjadi staf UUM lah. Okey. 3 syarat ni apabila dipenuhi, perlindungan copyright tadi secara automatik dah ada. Tetapi apa yang menjadi masalah bukan saja di UUM tapi di seluruh Malaysia lah. Bila perlindungan secara automatik, bila berlaku peniruan oleh pihak lain terhadap karya hak cipta kita, dia jadi sangat susah untuk urusan pembuktian di mahkamah. Maka disebabkan itu merupakan salah satu alasan lah MyIPO pada tahun 2012 telah masa dia buat pindaan kepada akta telah memperkenalkan satu konsep voluntary notification. So, yang rakan-rakan akademik yang mungkin ada di sini ramai di dalam sesi kita ni yang dah pernah menghantar borang pendaftaran hak cipta kepada kami. Okey, yang kita buat sekarang ni adalah di bawah konsep tadi itulah voluntary notification system tadi. Okey. Di sini copyright voluntary notification system. So kita memfailkan permohonan rakan-rakan akademik semua ke pihak MyIPO supaya dia lebih mudah dari segi pengurusan dokumen. Bukan saja dari segi pengurusan dokumen, sekiranya berlaku sebarang pertelingkahan di kemudian hari, mungkin ada orang lain ambil bahan kita tu dan digunakan secara komersial, maka lebih memudahkan untuk kita mengambil tindakan undang-undang. Okey, saya nak kongsi apa bentuk kita ada 7, 8 sebenarnya. Okey, di sini kita ada 2, 4, 6, sebenarnya kita ada 8 kategori di bawah pindaan akta yang baru. Kategori karya yang boleh dipertimbangkan untuk perlindungan hak cipta. Okey. Untuk rakan-rakan akademik, kita lebih dekat kepada karya literary ataupun karya kesusasteraan. Kenapa? Sebab contoh nota kuliah yang kita hasilkan tu dengan syarat kita tak ambil bahan-bahan yang melanggar copyright orang lain lah. Nota kuliah kita tu ada copyright dia yang tersendiri. Soalan peperiksaan yang kita sediakan setiap semester tu ada copyright dia sendiri. Okey, mungkin juga yang novel, stories, books tu yang perkara biasalah manuskrip, itu semua ada copyright dia tersendiri. Okey, untuk roadshow sebelum ni ada juga rakan-rakan akademik yang tanya research proposal yang kita submit dalam My Grant system tu ada copyright tak? Ya, ada copyright dia. Yang tu saya mungkin tak bincang lanjutlah tapi kalau ada persoalan nanti boleh tanya. Okey, kemudian untuk kategori artistik, yang ni mungkin rakan-rakan kita di Skimpa yang banyak ambil fotografi ataupun banyak buat mungkin buat rakaman video dan sebagainya, yang tu maknanya setiap fotograf yang kita ambil foto, gambar yang kita ambil menggunakan kamera ke telefon dan sebagainya tu, dia ada copyright bawah kategori karya seni. Kemudian untuk musical work, filem dan sound recording as well as broadcasting. Yang ni dia boleh combination daripada, tak semestinya mereka daripada Skimpa. Okey, dia juga boleh datang daripada mana-mana school yang mempunyai bakat kreativiti yang tersendirilah dalam bidang-bidang yang berkaitan ini. Dan juga yang terakhir tu adalah karya-karya translation. Maknanya mungkin rakan-rakan di SOE ataupun di mana-mana pusat pengajian lah yang ada buat kerja-kerja penterjemahan. So, contoh kalau kata karya buku yang diterjemah, karya terjemahan itu mempunyai copyright dia yang tersendiri. Satu lagi kategori baru tu ialah untuk hak persembahan. Maknanya, kalau ada rakan-rakan yang buat
persembahan secara live. Okey. Gerak susun atur dalam persembahan tersebut tu juga mendapat copyright dia yang tersendiri yang memang diiktiraf oleh undang-undang. Okey. So saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian berkaitan dengan harta intelek untuk sesi kali ini. Saya kongsi ni merupakan kejayaan tapi bukan daripada UGM lah. Contoh apa ni di sebelah kiri itu adalah kit bijak wang hasil daripada pensyarah di UPM, hasil daripada geran penyelidikan mereka berkaitan dengan literasi kewangan masyarakat Malaysia. Ya, dia buat copyright dan dia menang tahun 2018. Johan bagi kategori hak cipta dapat 10,000. Okey, kemudian dia hasil daripada copyright yang dia daftarkan tu dia exploit pula dalam bentuk produk, iaitu dia menghasilkan kit bijak wang. Dan kit bijak wang ni kemudiannya dikomersialkan melalui apa dia? Kementerian Pendidikan beli kit bijak wang tu untuk dibekalkan kepada sekolah-sekolah daripada peringkat tadika, sekolah menengah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan di peringkat universiti, pihak PTPTN membeli kit bijak wang mereka tu untuk dibekalkan kepada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi yang mendapat especially yang mendapat bantuan kewangan daripada PTPTN lah. Okey, yang sebelah kiri, sebelah kanan tu, yang ni bukan copyright ya. Yang ni dia lebih kepada patent dan design. Ni adalah kumpulan penyelidik daripada UTM Johor. Mereka menghasilkan dari kertas bermutu tinggi daripada daun pokok nenas, sebab nenas kan banyak di Johor. Setiap kali selepas musim tuaian nenas tu, pokok-pokok nenas dengan daun-daun dia tadi dikumpulkan yang menyebabkan dia mengambil masa yang agak lama untuk dilepuskan dan dia menarik haiwan-haiwan berbisa duduk dekat situ dan membahayakan penduduk sekitar lah pula kan. Jadi UTM telah mengambil inisiatif, mereka buat penyelidikan bagaimana nak exploit penggunaan daun nenas tadi dan mereka menghasilkan daripada daun nenas tadi produk kertas tebal bermutu tinggi yang kemudiannya digunakan untuk menghasilkan komponen drone. So banyak manfaat yang sebenarnya hasil daripada penyelidikan oleh rakan-rakan semua. Okey, saya buka lah kot untuk sesi sesi soal jawab sekiranya ada. Kalau ada persoalan juga, okey, ini carta organisasi kami di ICC yang terkini. Kita ada pengarah Profesor Madya Technologist Dr. Faizal Omar. Okey, untuk function Dr. Faizal sekarang ni di ICC, Dr. Faizal bertanggungjawab lebih, walaupun dia bertanggungjawab kepada semua, tapi dia lebih kepada aktiviti pengkomersialan. Okey, dan bersama Dr. Faizal, staff in charge untuk bahagian pengkomersialan adalah Encik Azri. Belah kanan tu ada nombor-nombor sambungan yang untuk menghubungi kami lah di pihak ICC. Kemudian kalau berkaitan dengan persoalan pengurusan harta intelek dan pendaftaran diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh Dr. Kufiza. So maknanya sebarang persoalan rakan-rakan semua berkaitan dengan harta intelek boleh terus ajukan kepada Dr. Fiza dan juga saya sendiri ataupun boleh hubungi setiausaha kepada pejabat lah, Puan Hasnita. Okey, setakat itu perkongsian untuk hari ini. Ada sebarang persoalan? Assalamualaikum Dr. Khadijah. Ya, waalaikumsalam. Saya Faizah daripada TISA. Okey, saya nak tanya kalau macam kita ada develop model kan, contohnya dalam satu grant FRGS saja, kami ada develop integrated financial literacy model. Dan baru-baru ni kami ada satu lagi research yang kami develop zakat investment model. Jadi kalau yang model-model macam ni, dia kategori apa yang sesuai untuk IP-nya, Dr. Khadijah? okey. Kalau yang modal tu selalunya kita nasihatkan mungkin jatuh bawah kategori copyright.
Okey. Ah, So maksudnya nanti saya akan kontak lah macam mana untuk apply semua tu nah. Terima Ya, kasih. boleh. Satu lagi saya lupa nak kongsi tadi. Kalau tengok dalam website Pusat Inovasi, kita ada masukkan borang ICC 01. Okey, ni borang dia saya share sekarang ni. Okey. Sebab ada juga yang pusat pengajian, mungkin dia dah kenal pasti berapa ramai staff yang dah bersedia lah ready to fill in application form tu. Pusat pengajian berkenaan kontak ICC dan kami akan pergilah bantu untuk masukkan maklumat-maklumat dalam borang. Ataupun boleh juga setiap hari Selasa belah petang bermula pukul 2:30 petang tu, kami memang buat ICC helpdesk. Kalau ada rakan-rakan akademik semua nak datang nak tanya macam mana nak isi borang permohonan IP ni, boleh hubungi kami. Memang kita sedia bantulah setiap hari Selasa belah petang. Tapi sebenarnya kami hari-hari pun sedia membantu. Okey, baik. Proses lah. Okey, insya-Allah nanti saya akan hubungi. Terima kasih Dr. Khadijah. Ya, sama-sama Dr. Faiza. Satu lagi, saya mungkin boleh share juga. Okey, untuk rakan-rakan di TISA, okey, ni saya bawa cerita daripada UPSI. Pada 1 tahun dulu, Jabatan Bendahari UPSI, dia datang buat macam lawatan sambil belajar ke Jabatan Bendahari UUM. Dan mereka yang daripada Jabatan Bendahari ni, kebanyakannya memang ada background accounting kan. So, mereka datang untuk belajar sistem pengurusan keuangan kita. Tapi dari situ dia dah nampak benda lain. So dia balik bila mereka balik ke UPSI, mereka develop satu sistem pengurusan keuangan untuk universiti dia dengan buat penambahbaikan tertentu lah. Maknanya yang setahu saya tim dalam UPSI yang membangunkan sistem keuangan Jabatan Bendahari mereka tu, dia terdiri daripada mereka yang berada dalam bidang accounting, kemudian dalam bidang komputer, komputer dan juga IT, okey, dan mereka dalam bidang ekonomi. Tak silaplah dalam tim UPSI tu. Dan mereka berjaya menghasilkan pattern. Sistem tu mereka patternkan dan bila dah dapat pattern protection tu, mereka lesenkan. Dan setahu saya ada 4 universiti awam yang lain yang menggunakan sistem keuangan yang telah dipatternkan oleh UPSI tadi. Tapi dia tak tiru UUM punya sistem. Dia mai belajar kat sini, dia dapat idea, dia buat penambahbaikan dan memenuhi 3 syarat pattern yang saya kongsi tadi dan mereka hasilkan sistem keuangan mereka sendiri. Maknanya yang itulah ada satu ketika dulu kita pun rasa macam cuak juga kan kalau nak kongsi-kongsi. So macam itulah. Maknanya yang antara tujuan ataupun fungsi ICC juga kami faham kita sebagai staf akademik, sifat ataupun nature skop kerja kita ialah penyebaran ilmu, berkongsi ilmu. Tapi dalam masa yang sama kita kena peka lah, kita kena ambil tahu. Dalam kita berkongsi itu tadi, kita kena tahu batas kita. Yang mana satu kita kenal pasti yang boleh mendatangkan potensi pulangan komersial yang baik. Yang tu kita simpan sekejap. Jangan kongsi semualah dengan orang awam ataupun dengan orang luar ataupun dengan mana-mana pihak lah. Okey. Kalau kata nak menghadiri persidangan ataupun mungkin involve dalam pertandingan, mana-mana pertandingan teknologi ataupun invention ke exhibition yang berkaitan dengan teknologi ke ataupun berkaitan dengan bidang akademik kita ke, kalau kata duk rasa macam was-was, adakah sebahagian daripada hasil penyelidikan kita tadi tu mungkin berpotensi, boleh hubungi kami. Maknanya kita bincang dulu dan kita akan advise lah, okey yang mana rakan-rakan akademik boleh kongsi dalam pembentangan misalnya, dan yang mana kita simpan dulu untuk kita daftarkan sebagai IP dulu dan only kita kongsi. So yang itulah, itu yang penting tu sebab kadang-kadang kita dah share dengan semua pihak awam and then baru kita nak protect tu jadi masalah jugalah. Dan ada juga rakan akademik di UUM sendiri yang dah masuk pertandingan, menang
dapat pingat emas dan dapat sejumlah wang. Tiba-tiba dalam tempoh seminggu, 2 minggu, pihak private dah ambil bahan dia tadi tu dan dah dikomersialkan. Sebab dia nak ambil tindakan pun dah tak boleh. Sebab kenapa? Sebab dia tak protect IP, hatta tak ada pun usaha untuk kata ataupun untuk maklumkan kepada ICC kata boleh tak tolong buat copyright dulu. Sebab dalam semua kategori yang kita bincang tadi, kategori copyright tu antara yang paling mudah dan paling cepat untuk kita dapatkan pendaftaran daripada pihak MyIPO lah. Okey. Diharap menjawablah persoalan Dr. Faizah tadi ya. Ya, terima kasih ya. Sekarang jelas sikit ni. Nanti apa-apa saya akan kontak ICC insyaAllah. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Khadijah dan rakan-rakan yang lain. Selamat Ya, pagi. Waalaikumsalam. Saya Rohami. Kenal ikut saya? Kenal. Okey, Kenal Dr. Rahmi. Kenal dan ingat lagi. ingat lagi ya. Okey, Ya, saya sila Dr. Rahmi. nak tanya beberapa soalan tapi saya tumpu pada 2 soalan saja. Yang pertama, soalan susulan daripada Dr. Faizah tadi berkaitan dengan model dan yang itu dikatakan sebagai copyright. So, macam mana kalau kita nak minta geran FRGS yang dikatakan sebagai patent? Sebab saya tengok kebanyakan research dia nak develop model. So kalau kita search pattern, macam mana tu? Okey. Kalau pattern tadi kan yang saya bagi tahu, untuk pattern kalau macam mana saya nak cerita, kalau kata Dr. Rohami boleh bagi satu contoh model apa nak buat sekarang ni? Ambil contoh yang Dr. Faizah punya tu. Katakan model yang dia kata integrated semua tu kan. Ya. Macam mana dia nak minta FRGS yang dikatakan dipatentkan, ada patent ke tak? Sedangkan itu copyright. Patent ni dia sama ada dalam bentuk produk ataupun proses. Kalau kata model tu tadi, mungkin model tu adalah berkaitan dengan mungkin model yang nak dibangunkan berkaitan dengan sistem komputer. Contohlah, you all nak buat satu model keuangan tapi benda tu diproses melalui satu sistem komputer, contoh. So pada ketika itu, sekiranya model tu tadi dia memenuhi syarat baru, syarat novelty tadi, dia mesti baru, dia mesti melibatkan langkah mereka cipta. Apa yang dimaksudkan dengan langkah mereka cipta? Model keuangan yang dibangunkan itu tadi, sekiranya okey, kalau kata Dr. Faizah yang develop, Dr. Rohami dalam bidang yang sama, kami tanya pada Dr. Rohami, Dr. Rohami tak boleh explain in detail sebagaimana yang Dr. Faizah buat. Pada ketika itu maknanya dia melibatkan syarat inventiveness tu dia lepas. Tapi kalau katalah model tadi, model Dr. Faizah, kami tanya Dr. Rohami, kalau tengok model ni rasa-rasa boleh tahu tak sebenarnya di belakang, explanation di belakang, katalah model Dr. Faizah tu ada 10 step di belakang yang kita tak tahu. Tapi kami bawa pada Dr. Rohami yang sama bidang dengan Dr. Faizah, Dr. Rohami boleh cerita, sebenarnya ada 10 step belakang ni, apa dia, walaupun tak detail tapi Dr. Rohami boleh at least secara basic dah tahu 10 step tu, apa 10 main step yang terlibat tu. Pada ketika itu, syarat inventiveness tu tak lepas. Tapi kata bawa pada Dr. Rohami tengok, Dr. Rohami mungkin boleh explain ada 2 benda je. Maknanya 8 lagi tu Dr. Rohami sendiri pun tak tahu walaupun bidang yang sama dengan Dr. Faizah. Pada ketika itu, model yang Dr. Faizah tadi mungkin memenuhi syarat inventiveness. So bila memenuhi syarat inventiveness, lazimnya yang industrial applicable, syarat ketiga dalam patent tadi, lazimnya lepas. So sebenarnya tujuan KPT minta kita untuk buat patent search tu, antara lainnya adalah untuk memastikan penyelidik dia aware benda yang kita nak hasilkan dalam atau model yang kita nak bangunkan nanti hasil daripada penyelidikan yang kita propose tu, dia mesti tidak sama dengan apa-apa model yang telah pun dipatentkan, yang dah sedia ada. Sebab tu dia suruh cari patent search tu, dia suruh cari yang sama dengan yang dah ada. Okey? Dan kalau ada yang sama dengan yang dah sedia ada, patent yang dah sedia ada, kita mesti mengusulkan apakah penambahbaikan yang kita nak cadangkan dalam geran penyelidikan kita tadi. Saya pun tak pasti, Dr. Rohami, jawab ke soalan tu? Okey, saya dah faham dah. Okey, soalan kedua, saya nak tanya soalan kedua ni agak panas sikit. Sebab tadi kata berkenaan dengan
ahli akademik dicuri oleh idea ataupun presentation dia dicuri oleh industri dan diambil kan. Okey. Saya bagi contoh lah, dalam kes saya pun perkara sama yang berlaku. Saya pernah hantar lama dah, ini dah bertahun-tahun saya tulis artikel, saya hantar pada pengarang dan artikel saya tu saya email, ada Word dan akhir sekali dia terbit, dia guna nama lain, bukan nama saya. Dia guna nama author lain? Dia bubuk sidang pengarang umum je, dia tak ada nama. Sidang pengarang, macam tu je. Okay. So dalam konteks ni macam mana protection? Sebab benda ni bukan sekali berlaku ke saya, 2-3 kali juga berlaku. Ada juga yang ambil artikel saya, dia ambil sebahagian paragraf tu dia bubuh di artikel dia dan ayat dia memang sama sebiji-sebiji. So macam mana nak protection tu? Sebab kita sebagai ahli akademik, macam mana nak buat tu? Saya tak adalah sampai tahap nak saman dia orang ke, tapi dari segi etika saya pernah saya sampai email kepada ketua pengarang dia dan ketua pengarang dia tak jawab pun email saya. Saya kata artikel ni saya highlight sebiji macam artikel saya dan tak ada respon pun daripada ketua pengarang. So perkara ni dah berlaku lama dah. Sebelum kita cakap pasal IP, saya rasa lebih kurang 10 tahun yang lepas. Okey. Untuk soalan kedua Dr. Rahmi tadi, kalau sebab ya kita faham Dr. Rahmi antara prolific authors yang selalu publish di media kan? Okey, kalau kata saya nak jawab sebelum perkara terjadi ataupun saya terus address kepada masalah Dr. Rahmi? Bagi semua orang faham lah. Supaya situasi tak berlaku pada orang lain juga. Okey, saya jawab dulu terus kepada masalah Dr. Rahmi tadi. Okey, kalau dalam konteks kes Dr. Rahmi publish tapi menggunakan nama sidang pengarang dan nama Dr. Rahmi tidak tertera di situ, Dr. Rahmi sebenarnya tapi dah pernah kontak sidang pengarang dia dan tak ada apa-apa tindakan diambil kan? Okey, sebenarnya cara yang paling mudah kita di Malaysia, di MyIPO tu kita ada Tribunal Hak Cipta. Kita boleh je buat aduan direct kepada Tribunal Hak Cipta tu. Okey. Tapi kalau kata tak mau pergi kepada Tribunal Hak Cipta, langkah yang sepatutnya, yang betul lah memang Dr. Rahmi dah tulis email kepada sidang pengarang tapi tak ada tindakan. Sepatutnya kita boleh juga buat secara individu ataupun melalui universiti. Tapi sebab yang submit artikel tu saya percaya selalunya kita akan submit secara individu. Kalau kata secara individu, kita boleh sekali lagi hantar kepada sidang pengarang, CC juga mungkin kepada Tribunal Hak Cipta tadi dan bagi tahu sila jawab kepada pertanyaan kita. Ini cara tegaslah. Sila jawab kepada pertanyaan kita tu dan kita bagi tempoh. Lazimnya dalam undang-undang kita bagi tempoh 14 hari. 14 hari itu adalah tempoh notis yang lazimnya diiktiraf oleh undang-undang. Dalam tempoh 14 hari dia kena jawab. Kalau dia tak dalam email kita juga kalau sekiranya gagal untuk menjawab dalam tempoh 14 hari, pihak saya akan mengambil tindakan yang selanjutnya lah. Selalunya bila ada ayat yang macam tu, lazimnya orang akan respon segera kalau dia berkaitan dengan publisher lah. Lazimnya dia akan respon dengan segera. Tapi kalau kata dalam kes Dr. Rahmi nak buat tindakan undang-undang, boleh memang kalau kata ada bukti. Apa bukti dia? Maknanya masa penulisan artikel kita kan semua store dalam komputer dan dalam komputer kita boleh trace back bila tarikh penghasilan artikel tu, apa rujukan yang kita guna. So itu antara perkara-perkara yang boleh menjadi bukti bagi kes yang dah berlaku. Untuk yang ke depan ni kami cadangkan kalau Dr. Rahmi nak publish especially di media yang bukan jurnal akademik. Kalau nak publish di media, satunya mungkin boleh cara yang paling mudah maklumkan kepada ICC lah untuk buat copyright. Tapi sebenarnya once you dah hasilkan artikel tadi, kan saya kata copyright itu automatic protection. So maknanya bila hantar kepada pihak sidang pengarang tu letak juga satu penyataan di situ kata ini merupakan hasil karya asli daripada saya berasaskan mungkin penyelidikan dalam bidang yang saya tulis tu lah. Maknanya ada penyataan di situ. Menjawab ke tak menjawab? Menjawab.
Jawab Terima kasih. Ustaz, Saya rasa bukti kalau yang tak saya mau boleh buat, bagi pun yang pertama kes saya tu bukti yang ada adalah email lah. Tapi saya Ya. tak ambil tindakan susulan lah. Lepas tu saya sebenarnya boleh je ambil tindakan susulan tu sebab bila mereka publish tanpa acknowledge nama kita, saya cerita lanjut lagi. Copyright ni dia ada hak eksklusif dari segi ekonomi dan juga dia ada hak moral. Hak moral, apa maksud hak moral? Ini untuk karya copyright saja. Copyright saja yang ada pengiktirafan hak moral. Hak moral ni hak moral juga dikenali sebagai paternity rights. Apa maksud paternity rights? Paternity rights ni adalah hak kepengarangan. Maksudnya contoh, kalau kita hantar manuskrip ke UUM Press, amalan di UUM Press, copyright untuk buku yang diterbitkan oleh mereka, UUM Press akan pegang copyright tu. No longer penulis pegang untuk penerbitan buku. Tetapi walaupun kita publish di UUM Press ambil copyright tu, tetapi hak moral ataupun paternity rights tadi, dia kekal pada nama kita selama-lamanya. Kalau katalah copyright tu Empress jual pula kepada DBP lah contoh lepas tu, hak moral ataupun paternity rights tadi, mereka tak boleh tukar. Kata DBP beli copyright buku Dr. Rohami daripada Empress. Nama pengarang Rohami Syafi'i tu tak boleh ditukar menjadi Ali bin Abu. Sebab itu adalah hak yang diiktiraf oleh undang-undang. Hak kepengarangan. Hak kepengarangan tu dia akan kekal selama-lamanya kepada pengarang yang menghasilkan manuskrip tersebut. Dan hak moral ini hanya ada pada copyright. Dia tak ada pada kategori harta intelek yang lain. Jelas Okay. Terima kasih, jelas. Okey. Ada soalan lagi tak? Okay. Daripada TISA, kami juga ada terima setakat ni macam apa ni, mungkin program-program yang berbentuk pengajaran dalam topik-topik pilihan yang khusus yang divideokan. Maknanya mungkin rakan-rakan akademik di TISA dia bangunkan satu modul berkaitan dengan satu topik secara khusus dan mereka buat recording dalam bentuk video. Video tu juga sebenarnya boleh dipertimbangkan kalau memenuhi syarat-syarat tu. Kami kena buat semakan lah. Tak ada pelanggaran dengan mana-mana konten copyright orang lain. Yang tu kita akan majukan dan maknanya boleh juga dipertimbangkan untuk dilindungi sebagai karya berhak cipta. Okey . Ada lagi? Siapa-siapa nak tanya, dipersilakan. Kalau tak ada, kita boleh close kot. okey, terima kasih semua ya. Okey, saya kalau ada persoalan boleh mai ke ICC. Buat hari apa pun tak apa, janji buat appointment dulu lah. Kadang kita ada program lain lah selain daripada pengusaha internet, kadang ada mesyuarat apa tu. Kalau ni WhatsApp saya pun tak apa ataupun call pejabat pun tak apa, aku nak mai kan. Okey, saya nak share attendance lagi sekali. Kalau siapa yang takkan tu tolong scan lah. Kalau tak boleh bubuh dekat chat room kata masukkan nama dengan nombor pekerja, nanti saya akan masuk manually. Okay, Dr. Jah, makasih Dr. Jah. Google Form selepas hantar dah ke? Ya, Google Form selepas tadi belum lagi, sekejap lagi saya hantar nah. Minta Saya semua lagi tolong isi link Google Form yang Dr. Fiza akan share nanti. Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih semua yang hadir pada sesi kali ini. Semoga sedikit penerangan ni, lepas ni kami terima banyaklah buran-buran permohonan untuk IP. Kalau ada sebarang persoalan, boleh hubungi kami pada bila-bila masa, dan kalau kata perlu bantuan secara lebih personal, boleh buat appointment dengan Dr. Fiza untuk datang hari Selasa masa sesi ICC IP Helpdesk tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Jah.
Si Tisa, jiran belakang. Terima kasih bodoh. Aduh, blur gini lama-lama sekali kita sembang kat belakang nah. Itulah macam Dr. Odang, Dr. Tisa kena tahu banyak lah sebab dia nak bukan tu nanti. Aduh. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.